Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara kita, Ustaz Syafiq Zulkifli. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam perbincangan kita dalam ruangan Nur Qalbi, membicarakan kitab Minhajul Abidin, dalam halaqah kita yang lepas kita telah membicarakan mengenai bahagian-bahagian ilmu yang perlu diketahui oleh setiap orang yang beriman. Imam Al-Ghazali menyebut bahawa setiap orang yang beriman yang ingin menjadi ahli ibadat perlu memiliki 3 ilmu yang utama, yaitu ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu rahsia-rahsia hati. Semua ini telah kita sebut sepintas lalu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Begitu juga kita telah sebut di dalam pengajian kita yang lepas, para pendengar sekalian, berkaitan dengan apakah tahap yang perlu diketahui oleh kita sebagai seorang yang beriman yang ingin melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut. Dalam halaqah yang lepas kita telah menyatakan bahawa Imam Al-Ghazali menyebut berkaitan dengan ilmu akidah ini yang wajib kita ketahui adalah perkara-perkara asas ataupun perkara-perkara dasarnya sahaja. Sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan huraian, pendetailan yang mendalam, pecahan dan cabangan dalam ilmu-ilmu akidah ini adalah merupakan fardu kifayah dan tidak wajib kepada semua orang Islam mengetahui berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Pada minggu ini kita ingin meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan 2 ilmu yang berbaki, yaitu ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqh. Apakah semua cabang-cabang ilmu fiqh dan juga cabang-cabang ilmu tasawuf itu perlu diketahui oleh setiap orang Islam? Jikalau begitu keadaannya, maka sudah pasti ini adalah merupakan suatu yang berat di dalam urusan agama. Maka hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Katanya hal yang sama juga berkaitan dengan ilmu tasawuf. Maka tidak menjadi kewajipan kepada kita mengetahui secara detail perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu kesufian ataupun ilmu pembersihan hati ini. Namun menjadi kewajipan kepada kita mengetahui asas-asas yang utama dalam persoalan-persoalan hati ini. Antaranya ialah apa yang boleh merosakkan ibadat-ibadat kita. Apa yang boleh merosakkan ibadat-ibadat kita, maka wajib kita pelajari dan wajib kita mengetahui. Antaranya seperti sifat riya. Bagaimana jikalau kita melakukan ibadat dengan tujuan yang lain daripada mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita bersedekah ataupun memberi sumbangan yang banyak, sebenarnya bukan untuk kita mendapat keredaan Allah, namun supaya kita dipuji oleh orang ramai yang kita ini pemurah. Maka sifat-sifat sedemikian sebenarnya akan menggugurkan pahala kita bersedekah atau berinfak, dan kita tidak akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Begitu juga seperti sifat ujub, sifat angkuh, sombong, takabur dan sifat-sifat lain yang boleh merosakkan amal-amal ibadat yang dipanggil sebagai sifat al-muhlikat, yang wajib kita ketahui secara asasnya untuk kita menjauhi perbuatan tersebut, seperti sifat-sifat dengki dan sebagainya. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wajib bagi anda mengetahui sifat-sifat yang boleh menyebabkan anda terjatuh ke dalam sifat-sifat yang membinasakan itu. Maka
menyebabkan ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkaitan dengan ilmu tasawuf ini, yang wajib bagi seseorang Islam itu mengetahui adalah apa yang perlu kita buat, iaitu sifat-sifat terpuji yang perlu kita ambil, yang perlu ada dalam diri seseorang Islam. Maka sifat-sifat ini memang menjadi asas dan terasnya, seperti sifat ikhlas, sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, bersifat tawakal kepada Allah, bersifat tawadhu' dan sebagainya. Sifat-sifat ini termasuk di antara perkara-perkara yang perlu dipelajari, perlu dihayati dan perlu ada di dalam diri seseorang Muslim, supaya penampilan seseorang Muslim itu adalah merupakan penampilan seorang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang dipanggil sebagai insan yang rabbani, yang hatinya bersih, taat kepada Allah, sementara zahirnya juga mereka beribadat kepada Allah, dan dalam persoalan akidah, keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada keraguan dan tidak tergugat. Itulah yang dikehendaki di dalam persoalan akidah. Adapun dalam persoalan ilmu tasawuf ataupun pembersihan hati, adapun pendetilan-pendetilan berkaitan dengan isu-isu tasawuf adalah tidak wajib diketahui oleh setiap orang, namun ia adalah merupakan fardu kifayah, supaya ada segolongan yang boleh mengetahui seluk-beluk hati ini dan boleh membimbing umat ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, di akhir penjelasan berkaitan dengan aqabah ataupun halangan pertama, iaitu halangan ilmu pengetahuan ini daripada seseorang itu menjadi ahli ibadat. Kata Imam Al-Ghazali, berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqh juga tidak menjadi kewajipan kepada semua orang Islam mengetahui cabang-cabang fiqh seperti jual beli, sewa menyewa, nikah kahwin, talak, jinayat, kecuali bila keadaan-keadaan itu terlibat dengan dirinya, maka menjadi kewajipan kepadanya untuk mengetahui. Bagi mereka yang mencuburkan diri di dalam jual beli, maka dia perlu mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengan jual beli. Bagi mereka yang terlibat dengan persoalan sewa menyewa, maka ia perlu mengetahui perkara-perkara tersebut untuk menjadikan segala muamalatnya itu benar dan sah dari sudut syarak dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut fiqahnya berkaitan dengan muamalat-muamalat tersebut. Jadi semua bahagian-bahagian fiqh seperti jinayat dan sebagainya itu, pelantikan ketua, pemimpin, qadhi dan sebagainya, semua itu termasuk di dalam perkara yang dipanggil sebagai fardu kifayah, wajib pada segolongan tertentu sahaja. Sementara bagi keseluruhan umat Islam, yang wajib kepada mereka adalah di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain sahaja, iaitu yang dikatakan asas-asas utama di dalam agama, yang bila disebut sebagai seorang Islam, maka semua perkara-perkara tersebut wajib diketahui dan wajib dipelajari dan wajib dilaksanakan. Jikalau anda bertanya sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini, kata dia, apakah tahap yang wajib diketahui oleh seseorang dalam bidang ilmu tauhid supaya manusia itu boleh mengenali ataupun boleh memahami ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, dan apakah cukup bagi seseorang itu belajar tanpa ada guru berkaitan dengan ilmu akidah ini? Maksudnya, apakah boleh dalam persoalan akidah ini yang merupakan asas itu dipelajari dengan membaca sahaja tanpa dipelajari melalui guru-guru? Imam Al-Ghazali menjelaskan di sini, para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah, bahawa mempunyai guru itu adalah merupakan satu keperluan. Walaupun kita boleh
mendapatkan ilmu pengetahuan dengan membaca. Tapi bagi mereka yang berada pada tahap permulaan, bantuan dan pertolongan daripada para guru itu adalah sangat diperlukan. Imam Al-Ghazali memberikan hujahan di dalam kitab Minhajul Abidin ini bahawa mempelajari dengan didampingi oleh guru itu adalah merupakan suatu yang lebih baik. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa ustaz itu adalah merupakan pembuka pintu kepada ilmu tersebut dan pemudah cara. Dan mempelajari dengan mempunyai ilmu itu, mempunyai guru itu adalah lebih mudah dan juga lebih senang. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya akan memberikan ilmu pengetahuan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, dan gurunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajar kepada hamba-hambanya. Jadi dengan sebab itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kepada hamba-hambanya itu kebaikan, maka dikurniakan kepada mereka itu ilmu pengetahuan. Sebab itu pernah disebut oleh para ulama sufi bahawa Allah Subhanahu wa taala bila memilih seseorang hambanya itu untuk menjadi orang yang baik ataupun memilih hambanya sebagai para walinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada mereka itu ilmu-ilmu yang berguna, ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh menyebabkan mereka itu mencapai ma'rifatullah dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa peringatan yang perlu diambil oleh setiap kita orang yang beriman bahawa halangan ilmu pengetahuan ini merupakan halangan yang sangat besar, halangan yang sangat sukar, bukan mudah untuk dicapai oleh seseorang, namun ia boleh dicapai bila ada kesungguhan untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan ini akan mendapat faedah yang besar. Dan untuk melepasi halangan ilmu pengetahuan ini adalah sangat sukar dan bahayanya juga sangat besar. Berapa banyak orang yang terjerumus di dalam melalui liku-liku pengajian ini dan tidak sampai ke penghujungnya, dan tergelincir di tengah jalan. Ada yang terjerumus ke dalam kesesatan di dalam mencari kebenaran, dan ada orang yang tumbang dalam perjalanan dan tidak mencapai apa yang dikehendaki dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun puluhan tahun meneruskan pengajian. Dan ada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat taufik dan boleh melakukan ibadat dan dapat mencapai ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, dalam usaha untuk menuntut ilmu ini kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katanya antara lain, kata dia, wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jalla. Jadi semua urusan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa angkuh dengan diri kita sehingga kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keperluan hamba untuk menuntut ilmu pengetahuan itu dan mendirikan ibadat berasaskan kepada ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf ini adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Kerana kita tahu para pendengar yang dirahmati Allah bahawa sesuatu ibadat itu tidak akan diterima bila mana tauhidnya salah ataupun akidahnya salah. Begitu juga sesuatu ibadat itu juga akan rusak bila mana hati itu sudah rusak. Niat kita tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Al-Ghazali memberikan peringatan kepada kita berasaskan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keperluan memiliki ilmu ini dan keperluan khususnya dalam isu
ilmu akidah dan juga ilmu keikhlasan hati ini. Antara lain Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Minhajul Abidin ini, diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Daud, ta'allamil ilm an-nafi'. Faqala ilahi wa ma al-ilmun nafi'. Katanya, wahai Nabi Daud, belajarlah ilmu yang boleh memberikan faedah. Maka ditanya, apakah yang dimaksudkan ilmu yang berfaedah itu? Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Daud alaihi salam, an ta'rifa jalali, yaitu engkau mengetahui kebesaran dan keagunganku. An ta'rifa jalali, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, dengan segala sifat-sifat ketinggian dan sifat-sifat keagungan. Itu yang dimaksudkan dengan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hendaklah engkau mengetahui kebesaranku, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga engkau mengetahui kibriyai, yaitu menyaksikan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengetahui kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu, seperti kita melihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung itu. Maka katanya lagi, fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Dengan semua itu maka ia akan mendekatkan engkau kepadaku. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membuat kupasan terhadap kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud ini, bahawa dengan melihat kebesaran Allah dengan di dalam alam semesta ini, dan dengan kita menyaksikan keagungan Allah pada sifat-sifat kesempurnaannya, maka dengan itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, kata dia, ainul basirati yushhiduka kurbuka min. Ainul basirah, maknanya yang disebut oleh para ulama dengan ainul basirah di sini ialah mata akal kita ini menyaksikan yang kita ini sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana para pendengar yang dirahmati Allah, bahawa orang yang menggunakan hujahan akal yang jelas dan berfikir dengan waras akan menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kehambaannya, maka dia akan melihat bahawa limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang berterusan itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada mereka. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkaitan dengan cerita bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah merasakan alangkah satu kegembiraan jikalau aku mati dalam keadaan aku ini masih kecil dan aku akan dimasukkan ke dalam syurga, dan aku tidak besar, maknanya tidak hidup dalam keadaan membesar, dan akhirnya perlu mengetahui tentang ilmu-ilmu ini. Kerana fa inna a'laman nas billah asyadduhum khasyah, kerana orang yang paling mengenali Allah maka dia orang yang paling takut kepada Allah, dan orang yang paling banyak melakukan ibadat kepada Allah, dan orang yang paling baik memberi nasihat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran bagaimana seseorang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala akan merasa takut kepada Allah, merasai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu mereka gigih melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh keikhlasan melakukan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu mereka akan mencapai ketinggian dan kedudukan di dalam usaha melakukan ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali juga menyebut dalam kitab Minhajul Abidin ini tentang bahaya dalam seluk-beluk menuntut ilmu pengetahuan ini. Kerana sesiapa yang menuntut ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu-ilmu agama ini, bukan dengan tujuan untuk mendapat keredaan Allah, bukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan menuntut ilmu pengetahuan sama ada di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah ataupun ilmu fiqh, dengan tujuan untuk mendapat kedudukan dunia ataupun dengan tujuan untuk mendapat pujian orang, ataupun menuntut ilmu dengan tujuan untuk dia boleh mengherdik orang lain, merendahkan orang lain, ataupun menuntut ilmu-ilmu agama ini untuk tujuan dia berdebat dan menarik perhatian orang lain. Semua ini akan menghalang seseorang itu daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Imam Al-Ghazali menyebut, kata dia, wa'lam annal khatara azimun. Hendaklah anda ketahui bahawa isu dalam menuntut ilmu pengetahuan ini bahayanya sangat besar. Kerana sesiapa yang menuntut ilmu untuk menarik perhatian orang ramai kepadanya, ataupun untuk dia mendapat kedudukan yang tinggi dan jawatan-jawatan yang disediakan, ataupun untuk dia menentang musuh-musuh yang ada di gelanggang, jikalau kita boleh katakan, di dalam masyarakat, maka dia akan mendapat kedudukan yang tinggi, dia akan mendapat keuntungan dari pandangan manusia dan juga habuan-habuan dunia. Kata Imam Al-Ghazali, jikalau itu yang berlaku, maka tijarah ataupun perniagaan bisnesnya itu adalah bisnes yang sangat merugikan, kerana di akhirat kelak dia tidak akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mendatangkan hujah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyufakhira bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Maksudnya, sesiapa yang menuntut ilmu agama ini secara khususnya untuk dia berbangga-bangga dengan kalangan ulama, atau untuk dia menghujahi kepada orang yang bodoh, atau untuk dia menarik perhatian orang ramai kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka adalah merupakan suatu perkara yang sangat besar, halangan ilmu pengetahuan ini dalam usaha untuk kita menjadi ahli ibadat. Sebab itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa ilmu ini walaupun tidaklah payah untuk kita cari, namun halangan ilmu ini adalah sangat besar, kerana kadang-kadang dengan ilmu ini kita juga tumbang. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah menyebut, amiltu fil mujahadati 30 sanah fama wajadtu syai'an ashaddu alayya minal ilmi wa khatarihi. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini adalah merupakan seorang ulama yang terkenal di dalam ilmu tasawuf, yang disebut sebagai Sultanul Arifin, yang namanya Taifur bin Isa Al-Bustami, dan kadang-kadang disebut Al-Bustami, merupakan seorang ulama yang terkenal di dalam ilmu kesufian ini, yang disebut bahawa neneknya itu adalah merupakan seorang majusi yang kemudian telah mengenal Islam, dan Abu Yazid ini merupakan seorang yang sangat zuhud dan merupakan ahli ibadat yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kata-kata Abu Yazid berkaitan dengan bahaya seluk-beluk dan liku-liku ilmu pengetahuan ini, kata Abu Yazid, aku telah beribadat 30 tahun lamanya, dan aku tidak menjumpai
suatu yang lebih berat bagi aku ini daripada ilmu pengetahuan dan bahaya-bahayanya. Maka katanya, iyyaka an yuzayyina laka syaitanu fayaqulu lak, jangan sekali-kali anda dihiasi oleh syaitan lalu dia berkata kepada kamu, idza kana qad warada hadzal khatarul azim fil ilm fatarkuhu aula. Jikalau ilmu begitu sekali susah dan bahayanya, yang mungkin dengan sebab ilmu ini dihumbang ke dalam neraka, maka mungkin lebih baik kita tak payah belajar ilmu lah. Kita berehat. Sebab itu boleh mendatangkan ancaman kepada kita yang mungkin boleh sahaja menyebabkan kita dihumbang ke dalam neraka. Maka tak payah belajar. Kata Imam Al-Ghazali, jangan sekali-kali anda beranggapan demikian. Kerana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam sebuah hadis, aku diperlihatkan pada malam Isra dan Mi'raj tentang neraka. Diperlihatkan kepadaku dalam neraka. Maka kata Nabi, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Maka aku dapati di dalam neraka ini banyak di kalangan orang-orang yang miskin. Lalu sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ini miskin kerana harta, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, la, bal minal ilm. Bahkan mereka ini orang-orang yang miskin daripada ilmu, iaitu mereka yang jahil dan tidak mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama ini. Maka faman la yata'allam al-ilm la yata'atta lahu ahkam ibadat, kata Imam Ghazali. Sesiapa yang tidak mempelajari ilmu pengetahuan, maka bagaimana dia akan mengetahui ilmu-ilmu berkaitan dengan hukum hakam ibadat? Bagaimana dia akan melaksanakan ibadat-ibadat tersebut dan perkara-perkara yang sepatutnya dilaksanakan oleh seseorang yang ingin melakukan ibadat tersebut? Maka kata Imam Al-Ghazali, jikalau seseorang itu melakukan ibadat sebagaimana ibadat malaikat di langit, namun semuanya itu dilakukan tanpa ilmu pengetahuan, maka ia terdiri daripada kalangan orang-orang yang rugi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan ini kata Imam Ghazali, kesimpulannya, maka adalah menjadi kewajipan dan keperluan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan agama, khususnya 3 ilmu yang telah dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali yang telah kita sebut dalam halaqah yang lepas dan juga kita rumuskan di awal rancangan ini, iaitu ilmu yang berkaitan dengan tauhid, iaitu akidah, supaya akidah kita mantap. Ilmu berkaitan dengan sifat-sifat yang terpuji di dalam hati untuk kita laksanakan, iaitu berkaitan dengan sifat syukur, sabar, tawakal, tawadhu'. Begitu juga ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat keji untuk dijauhi, seperti sifat dengki, angkuh, takabur, riya dan sebagainya. Begitu juga ilmu-ilmu fardu ain yang berkaitan dengan akidah, dengan syariat, supaya amalan yang kita buat itu sah dan diterima oleh Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka hendaklah anda gigih berusaha menuntut ilmu pengetahuan, mencari guru, dan jangan sekali-kali anda merasa malas, dan jangan sekali-kali anda merasa cuai, kerana sesungguhnya orang yang cuai dalam menuntut ilmu agama ini adalah berada di dalam bahaya yang sangat besar, dan kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali membuat kesimpulan kepada kita bahawa menjadi suatu keperluan kepada kita di dalam persoalan ibadat ini mengenali secara jelas kewujudan Allah Subhanahu wa taala, meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meyakini dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini apa yang telah disebut
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan oleh Al-Quran berkaitan dengan hari akhirat, semua itu merupakan akidah-akidah yang perlu ada di dalam diri dan perlu diyakini dan i'tiqadkan secara betul, kerana itulah yang merupakan akidah para salafus salih yang telah menyampaikan ataupun yang telah mengamalkan agama ini dengan betul. Dan inilah yang akan inilah juga yang perlu dilaksanakan oleh kita umat di akhir zaman ini, supaya kita selamat menjalankan ibadat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya setakat ini dahulu untuk pertemuan kita kali ini, dan insya-Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan lagi berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu diyakini oleh setiap orang Islam di dalam persoalan berkaitan dengan akidah, dan seterusnya berkaitan dengan ibadat-ibadat hati ataupun amalan-amalan hati, supaya dapat dibersihkan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan keraguan di dalam agama, dan juga perkara-perkara bid'ah yang tidak ada sandaran hukum hakam yang sah daripada dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.